Kayak jaga mana. Adakah Pak Samad akan hadir bersih untuk kita? Saya akan hadir. Polis tanya soalan-soalan. Okey. Polis. Apa yang tadi soalan ditanya polis dia ada? Itu rahsia. Pak Samad, kenapa Pak Samad apa yang Pak Samad harapkan pada bersih ni? Saya harap bersih akan memberikan perhatian yang sungguh. Sebab saya pikir sangat salah untuk menyangka bahawasanya gerakan ini adalah gerakan untuk memporak-porandakan. Amat salah. Tapi gerakan ini sebenarnya untuk bantu menumbuhkan suasana yang lebih bagus. Jadi sepatutnya disupport, bukan dibantah. Pak Samad tak risau ke bahaya mungkin benda ni akan menjadi ganas kerana ada kumpulan-kumpulan lain juga? Itu kita pulangkan di waktu. Di mana-mana pun kita tidak dapat untuk menentukan. Tentunya daripada itu satu pihak akan menghebohkan bahawasanya ini akan membahayakan dan sebagainya. Kalau itu alasannya sampai bila pun kita tidak akan buat apa-apa. Pak Samad, tak rasa ke benda ni mengganggu orang lain, menjejaskan ekonomi orang lain? Memang itu ditimbulkan. Katanya kehuru-haraan, nanti orang nak berniaga semua. Tapi orang itu pun harus memahami cita-cita kita juga. Orang mesti ada rasa bersedia untuk berkorban kepada sesuatu yang akan membela nasib mereka. Jadi bersih akan terus Iya, akan terus. Pak Samad disoal di bawah Seksyen 27.5 Akta Polis dan Seksyen 41 Akta Hasutan 1948. Seksyen 27.5 of the Police Act 1967 and Section 41 of the Sedition Act 1948. He was summoned to appear at the police station pursuant to Section 112 of the CPC because kerana beliau telah membaca isi di Majlis Bersih pada 19 Jun 2011. Okay? Saya ingin menambah di sini bahawa inilah kali pertama, kita perlu ingat bahawa personality di sini adalah sastrawan negara. Inilah kali pertama seorang penyajak, seorang sastrawan telah dipanggil oleh polis untuk disoal siasat semata-mata kerana membaca satu puisi yang begitu merdu, bersih di Majlis Pelancaran Bersih. Okey, dan juga kita dapati bahawa soalan-soalan yang ditanya adalah amat aneh, termasuk dari mana Pak Samad menerima Datuk Syednya, dan soalan-soalan seperti ini, adakah sastrawan negara adakah sastrawan negara ini dibayar untuk membaca puisi di majlis tersebut? Soalan-soalan ini, dan juga adakah perhimpunan bersih itu bermotifkan politik dan sebagainya. Inilah soalan-soalan yang diajukan kepada Pak Samad Said. Jadi saya ingin akhiri dengan menyatakan sekali lagi, this is an unprecedented event because I cannot recall an instance where a national laureate has been hauled up by the police to be questioned on an excellent poem that he read, a poem that actually reflects the spirit and heart of the people. Okay? You cannot cross-examine art, and you cannot interrogate art and use the police to interrogate art. The authorities must stop. Do not call up poets and poet laureates and intellectuals and start questioning them. This has to end now. Okay? Pak Samad, ada yang kata ini akan memporak-perandakan bangsa Melayu sendiri. He already answered that. Saya tak mau cakap soal bangsa. Kita semua bangsa. Jadi kalau seorang cakap Melayu, cakap India, hingga bila kita tidak membantu? Kita membuat kebaikan Malaysia. Okay? Saya fikir puisi sekarang sudah diterima sebagai alat yang berkesan, sebagai
senjata. Dulu puisi ini cuma untuk menghibur-hiburkan saja. Sekarang rupanya puisi sudah mendapat perhatian yang amat luar biasa. Apa yang saya lakukan ialah merakamkan satu peristiwa di mana saya pikir ialah untuk memperbaiki suasana, bukan untuk memburukkan suasana. Dalam puisi saya itu memang saya katakan bahwasanya kita sebenarnya perlu mempersuci demokrasi, bukan memperkeruhkannya, bukan untuk mencemarinya. Dan dalam puisi itu adalah saranan-saranan yang saya pikir itu amat suci dan sepatutnya dihargai, bukan dicurigai. Jadi bagi saya sendiri, saya pun merasa aneh juga mengapa hal ini harus berlaku. Seorang sastrawan ingin memberikan sumbangannya melalui itu seninya, merakamkan keadaan yang sedang buruk, diterima dengan penuh prasangka. Itu yang amat menyedihkan saya. Pak Samad tadi notis untuk datang bagi keterangan hari ini, polis serahkan macam mana dengan Pak Samad? Dia ikut tingkap tadi katanya. Tidak, dia datang ke rumah, dia mencari saya. Kebetulan saya tak ada di rumah, saya menonton wayang, tapi ditinggalkan surat itu dekat gang. Tapi bila saya naik ke atas, saya tengok tingkap saya ada orang mengelaknya. Jadi saya tak tahulah apakah dilakukan dengan kasar atau tidak. Tapi bayangannya memanglah itu, bahwasanya mereka mencari saya. Yang aspek siasatan polis itu adakah ada kaitan dengan pengucapan Pak Samad ini? Saya kira itu antaranya, bukan saja puisi itu hasil daripada pertemuan dan ucapan saya. Dia adalah berlanjut. Jadi siasatan itu di bawah apa? Ya, siasatan itu hanya lawyer saya yang boleh jawab. Sebab dia pun sekarang sudah disalahkan juga. Disiasat mengikut ikut section apa? Section 27 sub 5 of the Police Act and Section 4 of the Sedition Act, Akta Hasutan. He was questioned under those two acts. Akta hasutan. Apakah saya pergi di sana untuk menghasut? Tidak. Saya pergi di sana untuk membantu melahirkan satu situasi yang lebih buruk, bukan menghasut. Golongan karya untuk menyatakan barangkali memberi amaran, tapi itu kalau seorang sastrawan ini lebih sebenarnya mendorongnya, lebih menaikkan semangatnya, oleh kerana mereka mulai tahu bahwasanya kesusastraan mempunyai kuasa.